Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, founder Connecting.Learning, yang dihormati koordinator CDL, yang dialu-alukan, yang dihormati Encik Vincent Leong Sochuan, yang akan membentangkan satu tajuk yang sangat menarik dan relevan pada petang ini. Kepada semua pengetua cemerlang, pengetua, semua guru besar cemerlang, guru besar, tuan-tuan dan puan-puan yang sangat dialu-alukan. Terima kasih dan tahniah atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini. Kita akan bersama-sama sebentar lagi mendengar dan melihat dan mendengar satu tajuk yang bagi saya sangat menarik, iaitu tentang program Satu Murid, Satu Pemimpin ke arah ABC. Masih terngiang di telinga tentang apa yang diperkatakan oleh Menteri Pendidikan bahawa anak yang cerdik tanpa nilai yang baik akan dikhawatiri mendorong kepada aspek-aspek yang menyimpang seperti amalan khianat, tidak amanah, curang dalam pekerjaan dan sebagainya. Sebagaimana yang digariskan di dalam falsafah pendidikan negara, bukan saja tugas guru melahirkan pelajar yang straight A, tetapi juga memenuhi aspek jeris itu sendiri untuk melahirkan pewaris negara bangsa yang balance dalam aspek luaran dan dalaman. Sebelum kita meneruskan perkongsian kita pada petang ini, kita akan mendengar dahulu amanat daripada yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, dan kita harap kita akan menambahkan lagi khazanah ilmu kita hasil daripada perkongsian beliau. Dengan ini saya dengan hormatnya mempersilakan yang berbahagia Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menguraikan lanjut tentang tajuk perkongsian saya pada kali ini yang bertajuk Simplicity, saya ingin berkongsi pengalaman saya ketika saya pernah menjadi pengetua dulu pada awal tahun 90-an. Ketika itu popular di Kementerian Pendidikan sehingga ke peringkat sekolah satu budaya ataupun gerakan yang dipegang oleh almarhum Tan Sri Wan Zahid Wan Nordin yang pada ketika itu KPPM di Kementerian Pendidikan. Beliau membudayakan satu pendekatan pengurusan organisasi yang dipanggil blueprint ataupun menghasilkan dokumen perancangan strategi di semua peringkat termasuk di peringkat sekolah yang memastikan setiap sekolah itu merancang dengan baik dan juga memikirkan apakah strategi dan pelaksanaan untuk mencapai matlamat pendidikan di peringkat masing-masing. Dan saya pada ketika itu telah dilatih, kami telah dilatih untuk menghasilkan plan strategik ataupun blueprint pada ketika itu, dan alhamdulillah dia banyak membantu saya untuk memahami secara lebih teratur bagaimana kita merancang dan mengurus organisasi di peringkat sekolah dan seterusnya, yang memberikan saya asas kepada pengurusan yang lebih tinggi lagi. Tetapi satu masalah yang kekangan yang saya hadapi pada ketika itu, walaupun di peringkat sekolah kami telah menghasilkan dokumen perancangan strategik itu, tetapi kebiasaannya, pengalaman saya di beberapa buah sekolah itu, dokumen perancangan strategik itu dia berakhir, dihasilkan dengan baik secara kerjasama di peringkat sekolah, tapi akhirnya dia hanya menjadi rojokan dan disimpan di almari di bilik pengetua ataupun di bilik gerakan dan sebagainya. Dan jarang digunakan secara berterusan, dan ini akhirnya membawa saya kepada satu pemikiran kenapa benda itu berlaku. Tapi pada ketika itu saya tidak dapat menjawab dengan baik. Tetapi walaupun sudah tentu plan strategik dapat membantu, tetapi saya tidak dapat menjawab kenapa plan strategik pada ketika itu, dokumen plan strategik dan juga ataupun blueprint itu tidak dapat membantu saya dan juga sekolah untuk meneruskan tindakannya itu. Dan sehinggalah saya berpindah ke Institut Aminul Baki pada awal tahun 2004 begitu, dan saya menghadiri satu kursus ataupun satu simposium yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, yang salah satu daripada pakar pendidikan yang terlibat dalam mendedahkan aspek pengurusan kepada
school leaders pada ketika itu ialah Michael Fullan. Simposium diadakan pada tahun 2007 dan saya berkesempatan minum pada waktu petang dan berbincang secara langsung dalam minum petang bersama beliau. Itu saya bertanya soalan ini, bertanya saya punya dilema pengalaman saya jadi pengetua apabila menghasilkan plan strategik tetapi tidak digunakan secara berterusan untuk membantu dan melaksanakannya secara berterusan di peringkat sekolah itu. Beliau memperkenalkan dapatan ataupun pemerhatian yang dibuat oleh Douglas Reeve. Beliau mengatakan, Douglas Reeve menyebut ini di US di Amerika, dia mengatakan bahawa menurut Douglas Reeve ketebalan ataupun the size of the documentation ataupun ketebalan documentation ataupun keindahan, kecantikan dokumen itu sebenarnya berkadar songsang dengan kualiti pelaksanaan. Sebab berdasarkan pemerhatian Douglas Reeve itu, beliau menyatakan bahawa lagi tebal dokumen itu, maka kualiti pelaksanaannya akan semakin menurun. Maknanya selagi lagi nipis dokumen itu, maknanya kualiti pelaksanaannya akan lagi baik. Kenapa ini berlaku? Dia kata sebab kecenderungan kita dalam perancangan strategik ini, kita terperangkap bukan dengan dalam strategi yang banyak, dia kata bukan sekadar strategi yang banyak yang kita hasilkan, tetapi juga kita terperangkap dengan pelan tindakan yang terlalu terperinci, dia kata, yang menyebabkan mengekang kita secara fleksibel dari segi pelaksanaan. Sebab dia kata hakikatnya, dia kata di lapangan, dia kata sebenarnya faktor itu begitu kompleks. The complexity lapangan itu, dia kata begitu banyak. Maknanya kita sukar umpamanya kalau kita berhadapan dengan ada faktor-faktor yang tidak ada dalam kita punya pelan tindakan itu. Sebab dalam pelan tindakan ataupun dalam strategi kita hanya mengambil kita beberapa faktor yang tertentu saja, tetapi dari segi pelaksanaannya kadang-kadang resource kita, dari segi tenaga kerja kita, masa dan sebagainya itu kekangan-kekangan, dan ada faktor-faktor lain yang kita tidak boleh kawal yang berada di luar yang mempengaruhi tindakan kita, tidak ada dalam pelan ataupun dalam dokumen kita, menyebabkan akhirnya pelan tindakan kita, dokumen kita itu seolah-olah tidak relevan sebab berhadapan dengan masalah yang sebenar. Ini pada saya pada ketika itu memberikan saya satu insight. Memang benar sebenarnya bila kita ada perancangan strategi yang terlampau detail dari segi pelan tindakannya yang seolah-olah mengambil kira semua benda, tetapi hakikatnya bila kita melaksanakannya kita akan berhadapan dengan perkara-perkara yang tidak ada dalam perancangan kita. Dalam erti kata yang lain, kalau kita terlampau terikat dengan kita punya perancangan itu, menyebabkan kita akan rigid, kaku dari segi pelaksanaan, dan kita mengambil dua pendekatan. Sama ada kita meneruskan, memaksa suasana sesuai dengan perancangan strategik kita, ataupun yang keduanya, kita menolak kita punya plan strategik itu dan kita melaksanakan berdasarkan kepada suasana yang kita hadapi. Yang inilah yang menyebabkan akhirnya saya lihat, pengalaman saya sendiri menunjukkan perancangan kita itu akan berakhir di almari dan tidak dapat membantu kita untuk melaksanakannya. Sebab itu mengikut Michael Fullan pada ketika saya tanya lebih lanjut lagi, kalau mengikut dia sebenarnya berapa tebal sebenarnya kita punya ataupun kita punya blueprint atau perancangan di peringkat sekolah itu. Dia secara literally lah dia bincang, dia kata dia punya golden rule, dia kata tidak perlu tebal. Yang penting dia kata kalau dokumen kita dapat memberi kita gambaran besar masalah yang kita hadapi, dan juga kita telah menghasilkan strategi, tidak banyak strategi yang tertentu saja yang kita boleh lihat, dan mungkin 4-5 strategi, kemudian kita terjemahkan kepada pelan tindakan. Pelan tindakan itu dia kata tidak boleh terlalu detail, tetapi dapat memberi kita panduan untuk kita bertindak, memberikan kita fokus dan hala tuju mana kita nak bawa. Dan apabila kita melaksanakan, dia kata ini yang dipanggil, disebut pada ketika itu sebagai planning and action. Maksudnya planning and action ini dalam arti kata dokumen kita itu
tidak rigid tetapi fleksibel apabila berhadapan dengan masalah-masalah yang dihadapi pada ketika itu, dan kita boleh mengubah suai kita punya tindakan kita, tetapi strategi masih sama, tapi pelan tindakan kita itu berubah untuk memastikan strategi dan juga objektif yang kita nak capai dalam matlamat yang kita nak capai dalam pelan strategik kita itu dapat kita laksanakan. So jadi dia kata di antara 10 hingga 15 muka surat tu, dia kata cukup untuk memberi kita panduan dan memberi kita hala tuju dan fokus dari segi pelaksanaan. Kenapa saya sebut perkara ini? Sebab istilah yang dia perkenalkan beberapa tahun kemudian, bila dia membincangkan tentang, terutamanya dalam tahun 2014-2015 bila dia mengenakan buku baharu beliau pada ketika itu, salah satu istilah yang dia sebut ialah perkataan simplicity, yang berkaitan dengan tajuk yang kita nak bincang pada hari ini, simplicity. Simplicity ni dia betul-betul memberikan saya ingatan ketika perbincangan saya dengan beliau bahawa dia kata simplicity itu maknanya kita mempunyai keupayaan memikir kompleksiti lapangan itu. Kita dapat menarik masalah-masalah yang pokok dari segi permasalahan itu dan menghasilkan strategi yang boleh kita gunakan untuk memudahkan tindakan kita menyelesaikan masalah yang kompleks itu. Jadi simplicity itu sebenarnya adalah gabungan dari perkataan kompleks dari segi lapangan, dari segi suasana, keadaan sebenarnya, tetapi kita simplify, permudahkan dari segi kita memahami permasalahan itu untuk mengatasi perkara-perkara pokok, dan dalam masa yang sama kita dapat menghasilkan tindakan-tindakan yang bersesuaian, tetapi tidak banyak yang bersesuaian, strategi dan tindakan yang bersesuaian untuk menghadapi permasalahan itu. Itu yang dipanggil simplicity, maknanya simplify dari segi strategi dan juga kita punya tindakan, tetapi dalam masa yang sama dia dapat memberikan intervention kepada kompleksiti permasalahan budaya kita. Sebagai kesimpulannya, saya menyebutkan di sini bahawa simplicity itu ialah keupayaan kita sebagai pengetua dan guru-guru besar untuk memahami kompleksiti, konteks budaya kita yang unik itu, dan kita dapat menarik perkara-perkara pokok, permasalahan-permasalahan pokok ataupun perkara-perkara pokok dalam kompleksiti itu yang memberi kesan kepada kemajuan sekolah kita. Dan bila kita menarik ataupun mengabstrak kompleksiti permasalahan sekolah yang begitu banyak faktornya itu, tak perlu banyak, 5 atau 6 faktor penting, dan kita jadikan strategi tindakan, strategi dan juga hanya pada tindakan yang mudah, jangan terlampau tebal, yang fleksibel dari segi pelaksanaan. Planning and action itu akan menyebabkan nanti perancangan kita akan lebih kata orang fleksibel untuk menentukan. Ini yang dipanggil keupayaan mengurus organisasi di peringkat sekolah yang berkaitan dengan simplicity yang saya sebut di peringkat awal tadi. Mudah-mudahan ini akan dapat membantu rakan-rakan guru dari segi pelaksanaan kita di peringkat sekolah untuk meningkatkan kesejahteraan, the well-being of our student, dan juga the quality of learning of our student. Kita gabungkan di antara kesejahteraan dan juga well-being itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sangat menarik, dan kita mengharapkan semoga amanat dan kongsian yang berbahagia Datuk tadi akan memberikan inspirasi kepada kita semua dalam usaha memberikan yang terbaik dalam amanah kita membangunkan generasi pewaris bangsa. Tuan-tuan dan puan-puan, pembentang kita yang hebat pada petang ini, iaitu Encik Vincent Leong So Chuan, merupakan pengetua JUSASI. Pengalaman beliau memegang pelbagai jawatan di peringkat sekolah dan JPN, antaranya sebagai PK1, PKM dan penyelia pendidikan di peringkat pendidikan daerah. Di samping pelbagai kejayaan di peringkat negeri dan kebangsaan, cukup untuk kita berasa bersyukur dan bertuah untuk dapat menimba ilmu dan pengalaman daripada beliau.
Di antara kejayaan tersebut, yang menarik perhatian saya ialah kemampuan beliau menghasilkan 57 orang guru cemerlang pelbagai grade. Beliau juga seorang yang sangat aktif menghadiri pelbagai aktiviti pembentangan sebagai penceramah, meliputi peringkat sekolah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Beliau juga meningkatkan tulisan PMR, SPM dan STPM secara konsisten di semua sekolah yang pernah diketuai oleh beliau. Untuk tidak membuang masa yang berharga ini, saya dengan ini memberikan ruang dan masa kepada beliau untuk memulakan perkongsian. Dengan hormatnya, saya mempersilakan Tuan Vincent untuk perkongsian. Terima kasih Dr. Moderator. Jadi pada petang ni saya akan kongsikan program Satu Murid Satu Pemimpin. Jadi izinkan saya share screen ya. Izinkan saya share screen dan kongsikan tajuk ini. Ya. Okey, salam sejahtera yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, moderator, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Tajuk yang saya akan kongsikan pada petang ini ialah program Satu Murid, Satu Pemimpin ke arah anak yang baik lagi cerdik. Ya, program ini telah dilaksanakan di SMK St. Anthony. Jadi berdasarkan pengalaman ini saya ingin kongsikan hasilnya. Ini adalah School Leader Team SLT SMK St. Anthony Sarike yang terdiri daripada 4 orang penolong kanan termasuk guru penolong kanan tingkatan 6 dan 4 orang guru kanan. Kumpulan ini memainkan peranan penting dalam kejayaan program ini. Ya, tanpa mereka jentera penggerak dia akan terjejas. Ya, sebab ini adalah sumber utama. Di samping guru-guru penyelaras untuk program ini. Okey, untuk menggerakkan program Satu Pemimpin, Satu Murid, Satu Pemimpin ini, kita perlu memahami bahawa setiap program yang kita jalankan mestilah bermakna, meaningful, mestilah bermaklumat, iaitu purposeful, dan mestilah berimpak, iaitu impactful. Saya ulangi sekali lagi, mestilah meaningful, purposeful, and impactful. Jadi program ini kalau nak berpanjangan, boleh berkekalan, berterusan, haruslah dapat memenuhi syarat seperti simplicity, iaitu dia adalah mudah dan sustainable, dapat berkekalan. Jadi saya ada formula di sini, simple plus sustainable equal to excellence. Ya. Jadi untuk melaksanakan program ini, ciri-ciri kita sebagai seorang pemimpin perlulah jelas. Khasnya kita mestilah mempunyai kualiti inspirational, motivational. Ya, kita dapat menginspirasikan orang lain, dapat motivasikan orang lain, dan juga memberikan pertimbangan individu, individualized consideration, iaitu dapat mentor orang lain, empathy, fokus, memiliki kekuatan tertentu, dan mampu mengadakan stimulation, intellectual stimulation, rangsangan intelektual, mewujudkan inovasi yang simple saja, kreatif sikit, mencapai maklumat dan dapat mengatasi cabaran-cabaran yang ada. Di samping itu, sebagai seorang pemimpin, kita perlu walk the talk and walk the walk. Dan sebagai role model,
kepada rakan sejawat kita dengan semangat berkobar-kobar, iaitu penuh dengan entusiasm. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya katakan satu murid, satu pemimpin? Dalam sistem kita, kita menekankan equity, ya, menekankan keadilan untuk pendidikan. Sekian lama kita melaksanakan, bukan semua pelajar diberikan peluang menjadi pemimpin yang mendapat markah bonus co-curriculum 6 markah sebagai pengawas sekolah, sebagai pemimpin dalam kalangan pelajar. Mereka hanya secara rambang dan secara tidak sistematik, ada yang terpilih sebagai pemimpin dalam persatuan, kelab dan sebagainya. Ada yang tidak. Jadi mereka menerima kualiti pendidikan yang berbeza jika berbanding dengan kawan-kawan yang terpilih. Sebab itu bagi saya, satu murid, satu pemimpin adalah penting untuk menegakkan, ya, equality dan equity untuk pelajar-pelajar dalam pendidikan kita. Jadi dengan itu, saya fikirkan program yang penting ini, iaitu satu murid, satu pemimpin, bukan saja memenuhi hasrat KPM, ya. Sebenarnya program ini dijalankan pada tahun 2018 lagi, bahawa anak yang baik lagi cerdik. Jadi kita pastikan pelajar mempunyai karakter yang baik sebelum memperlihatkan kepribadian murid yang cemerlang. Ya, SMK St. Anthony menekankan kualiti sasiah peribadi yang terpuji dalam kalangan murid, dalam kalangan guru, sebelum dapat menghasilkan sekolah berkualiti dan kepribadian murid yang cemerlang. Jadi, program pembangunan sasiah murid ini, karakter ini, telah dimulakan pada tahun 2018 dan disambung dengan perluasan latihan kepimpinan murid pada tahun 2019, iaitu program pemimpin muda, satu murid, satu pemimpin. Di antara sebab yang kami laksanakan program ini ialah disebabkan tertapatnya cabaran untuk menguruskan penampilan diri anak-anak kita, iaitu keterampilan berpakaian dan rambut, ya, yang kurang memuaskan, dan ada pelajar yang tidak mementingkan masa, dan nombor 3, ada yang pelajar tidak bersedia untuk pembelajaran, tidak berfokus dalam PDP, tiada hala tuju dalam hidup, kurang yakin diri. Dan ada yang sasiahnya, nombor 4, kurang sopan, kurang hormat kepada guru-guru kita, ya, atau warga sekolah. Dengan itu, saya ambil data 2022, kita mempunyai 1,473 orang pelajar, ya. 51.73% ialah pelajar lelaki dan perempuan 48.27%, ya. Jadi ini merupakan cabaran kita, dan dalam itu kami telah agihkan pelajar berdasarkan pilihan, berdasarkan pelantikan, berdasarkan kebebasan untuk memilih, ikut nisbah berikut, iaitu pengawas sekolah 30%, pengawas bilik rajah 13%. Untuk maklumat, pengawas bilik rajah ini kami mempunyai 4 orang, ya, 4 orang pengawas bilik rajah, ya, bagi setiap kelas. Kemudian pengawas co-curriculum 16%, pembimbing rakan sebaya 11%, pengawas pusat sumber 15%, dan pengawas buku teks, ya, 12%, dan pengawas koperasi atau kedai jualan sebanyak 3%. Jadi dengan itu kita mula pada tahun 2017
pada kebiasaannya kita hanya mempunyai sebahagian kecil saja, 20% hingga 25% pemimpin pelajar. Kita kiatkan usaha dia sehingga 18%, kemudian sehingga 46%, dan 2020 ni masa kita MCO ni 62%, dan 2021 98%, dan sehingga 2022 kita mencapai 100%, ya. Dan kita memantapkan program ini pada tahun 2023, ya, seperti yang dipamerkan. Jadi apa yang kita lakukan untuk memastikan program Satu Murid Satu Pemimpin ini berjaya? Bila saya tiba di sekolah ini, program Senyum Salam Sapa telah diamalkan di sekolah ini dan memastikan semua pelajar itu lebih sopan. Dan selepas saya tiba, saya bersama dengan tim, kita tambahkan nilai, ya, tambahkan nilai untuk program iaitu Senyum Salam Sapa, sopan dan segak, ya. Kita tekankan lihat persediaan pelajar. Kita adakan mereka lebih sopan, lebih baik, ya. Jadi akhirnya kita mulakan dengan program karakter determine sukses, iaitu memastikan semua pelajar itu, ya, mempunyai karakter yang dihasratkan, iaitu Dream Big SAS. Nanti kita akan lihat apa itu Dream Big SAS, ya. Kemudian kita juga tekankan satu hati, satu SAS. SAS bermakna Saint Anthony Sarike. Satu Saint Anthony Sarike, satu hati. Satu SAS, satu hati. Kemudian Dream Big SAS. Kemudian kita janakan lihat kemudian murid, ya, sekolah berkualiti. Dan kita memastikan setiap orang pelajar ini diberi khusus bengkel, ya, latihan kepimpinan sebelum mereka dapat mencapai kualiti pribadi yang dihasratkan. Seterusnya, saya ingin menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk memahami karakter determine sukses ini. Kita sangat menekankan determination, autism pelajar-pelajar, responsibility, tanggungjawab, enthusiasm, semangat berkubar-kubar, ambitious, bercita-cita tinggi, motivasi pelajar, benevolence, membantu tanpa mengharapkan balasan, inisiatif, gratefulness, bersyukur, self-control, kawal diri, availability, keberadaan mereka, sincerity, ikhlas. Nilai-nilai ini karakter ini kita sangat menekankan dan memberikan penghargaan yang kepada pelajar-pelajar yang menunjukkan karakter yang baik ini, di samping mengamalkannya, menekankannya dalam semua majlis. Kesedaran ini membawa perbezaan kepada pelajar dan ini juga diuji dalam peperiksaan pendidikan moral. Pada masa yang sama, kita juga membudayakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, segak pada setiap pagi itu. Ya, pelajar masuk ke bilik ajar awal pagi, 6.45. Jadi kita amalkan perkara ini bersama dengan guru yang berada di dalam bilik ajar. Jadi kita umumkan melalui sistem siaraya sekolah. Ya. Dan cara pelaksanaan dia, satu, kita ini bermula dengan program 5S, mempraktikkan setiap awal pagi melalui sistem siaraya, sangat menekankannya, dan kita menekankan pemupukan semangat kegitaan dan nilai perpaduan warga sekolah tanpa mengira kaum, agama dan bangsa melalui semua aktiviti sekolah. Ya, co-curriculum, ya, bulan kemerdekaan, ya, menekankan Dream Big SAS, mengadakan bengkel dan khusus kepimpinan dengan pakatan strategik bersama dengan IMAK, ya, melalui PIBKS, dan
melatih pemimpin ni berdasarkan functional body, 7 badan kepimpinan dalam masa 3 bulan. Mereka kena ada tempoh percubaan dia sebelum mereka dilantik sebagai pemimpin muda. Okey, seterusnya setiap pemimpin ini mereka mempunyai slogan masing-masing dan diberikan tugas, seperti semua sekolah, pengawas sekolah, tugas harian, gotong royong, sistem siaraya, majlis kecemerlangan Antonians, pengawas bilik raja. Mereka merupakan tuta guru, pengurusan ICT kelas, keceriaan kelas, disiplin kelas, pengurusan perayaan hari guru dan majlis-majlis. Pengawas kurikulum, mereka menguruskan prasarana, kemudahan sukan, permainan, pengurusan pertandingan sukan permainan dan majlis kecemerlangan KK. Pengawas pusat sumber, pengoperasian pusat sumber sekolah, pemprosesan buku, program nilam, sudut speaker corner dan pameran buku. Dan pengawas SPPT, pemprosesan buku, teks murid, pengurusan pinjaman, pulangan buku teks, program hari pembukaan dan penutupan sekolah, pengawas kedai jualan, iaitu program hari pembukaan dan penutupan sekolah, pembimbing rakan sebaya, pengurusan expo pendidikan, hari kerjaya, minggu orientasi. Jadi kita bahagikan tugas-tugas ni kepada 7 badan kepimpinan ni pada masa yang sama. Mereka dalam on job training, iaitu mereka itu mengadakan latihan dalam semasa mereka menyediakan perkhidmatan. Jadi kita bukan mengadakan sesuatu yang canggih, simple, tetapi setiap pelajar telah diberikan peluang untuk untuk sesi memainkan peranan untuk membantu sekolah. Jadi cabaran kita ialah kadang-kadang ada pelajar yang tidak sudi, mereka enggan untuk bertanggungjawab. Murid kurang bersedia dan enggan menerima tanggungjawab. Ada pelajar kata dia beban dengan kerja rumah, sekolah dan aktiviti kurikulum. Ada ibu bapa yang tidak sokong sebab susah nak hantar dan ambil anak. Ada yang belum ada tahap kesedaran. Dia tahu tapi belum menghayati dan mengamalkan kualiti kepimpinan itu. Dan juga ada kekangan untuk kewangan dan sumber manusia untuk menguruskan ini. Ini cabaran-cabaran kita. Jadi pemimpin muda sekolah, jadi ini adalah waste mereka masing-masing. Kita tidak paksa pelajar, mereka ambil masa untuk menggunakan waste ini. Contohnya pengawas pusat sumber, pembimbing rakan sebaya, ini memang universal lah. Ini pengawas bilik raja, ini adalah pengawas sekolah, ini adalah pengawas KK, pengawas SPPT dan pengawas koperasi. Okey. Jadi untuk pengawas sekolah, one for all for one. Ini slogan mereka. Mereka mengendalikan, mengawal disiplin, mengendalikan perhimpunan, mengendalikan sistem siaraya dan pengumuman sekolah, Brigade Bestari. Dan mereka juga mengadakan aktiviti-aktiviti gotong royong untuk meningkatkan kualiti persekitaran sekolah, sistem siaraya di Dewan Besar, petugas harian, pengawas SPPT, apa-apa juga yang berkaitan dengan buku teks, mereka menguruskan, dan sistem buku teks diuruskan dengan baik. Dan ini adalah aktiviti-aktiviti mereka. Pengawas kurikulum, mereka menguruskan segala prasarana, peralatan yang ada di sekolah kita seperti gym, stor sukan, dan mengendalikan majlis untuk anugerah KK, hari sukan, kemudian pengawas bilik raja, kelas diuruskan dengan baik. Tadi saya tekankan ada tuta guru, ada ICT, ada keceriaan, ada disiplin. 4 orang pengawas bilik raja. Dan seterusnya ada pengawas pusat sumber. Pusat sumber sekolah diuruskan oleh kumpulan pelajar ini. Let knowledge be yourself. Itu slogan mereka.
Jadi latihan demi latihan diberikan kepada mereka untuk menguruskan, dan PRS mengendalikan pameran pendidikan yang utama dan program-program di bawah unit bimbingan dan kaunseling seperti Jom ke Sekolah, Anti Dadah, ya, 5S, program kesihatan, ya, pelajar-pelajar ini semuanya membantu kita mengelolakan. Dan pengawas kedai jualan, ya, kelestarian, keusahawanan. Okey, ini adalah gambar yang tunjukkan untuk 5S. Okey, ini adalah semua pemimpin terlibat dalam kejohanan olahraga sekolah dan majlis kejuarasi dan kecemerlangan Antonian kita adakan dengan sungguh-sungguh dan amat meriah sekali. Okey, jadi pelajar-pelajar ini mencapai kecemerlangan yang hebat, ya. 10A+, straight A. Jadi ini adalah 45 orang pelajar yang dapat straight A, kemudian 53.16 iaitu 141 orang pelajar dapat 4A dan ke atas, ya, dalam SPM 2022. Jadi kalau kita lihat bila kita laksanakan program ini dengan mantapnya, apa impak dia? Impak dia kita mula dengan 2016, keputusan dia 3.78. Ya, kita tekankan sasiah pelajar ini, ya, pembinaan karakter ini, satu murid satu pemimpin ini sudah mula diwar-warkan, pelajar sudah menunjukkan minat, ya, dan mula menunjukkan prestasi yang cemerlang 3.33 sehinggalah 2.98 pada tahun 2022. Ini adalah yang terbaik dalam sejarah sekolah ini. Dan grade purata sekolah meningkat sebanyak 0.18. Ini adalah sekolah biasa, ya. SMK St. Anthony adalah sebuah sekolah biasa, dianggap sekolah luar bandar. Layak mendapat sijil 97.74, kita mula dengan 82% sebelum tu. Jadi kita kalau dari tahun 2017 hingga 2022 kita telah meningkat 6% Ini macam sudah sampai satu tahap yang sangat tinggi lah. Lulus semua subjek, kita ada 90.60%. Bilangan murid yang cemerlang 41. Ya, ini pecah rekod. Okey, ini adalah prestasi penyampaian dia. Seperti yang telah disebutkan tadi, ini adalah lebih jelas jika berbanding dengan cara kita tunjukkan tadi. Okey, seterusnya ialah jejak kasih pelajar kita. Pelajar-pelajar kita pada tahun 2018 hingga 2022, di mana mereka pergi selepas SPM. Kalau kita lihat, disebabkan karakter mereka semakin bagus, kita lihat semakin banyak kejayaan tercapai. Jadi berapakah pelajar yang ditawarkan ketinggalan 6, peratusan dia 63% di sekitar di situ. Kalau tawaran program matrikulasi, dia berbeza-beza ikut masa, ikut dasar, perubahan dasar, dan pelajar yang ke politeknik, pelajar yang pergi ke IPG, tawaran ke IPTS dengan beasiswa dan tajaan JPA. Okay. Dan satu lagi yang sangat jelas peningkatan dia adalah dengan program ini memberikan impak yang sangat jelas kepada GPS, core curriculum. Kita mula dengan 183 pada tahun 2016 sehinggalah kita capai 2017 1.71, kemudian sampai sekarang 2022 1.31 dan pada tahun ini dijangkakan 1.31, ya. Jadi prestasi yang cemerlang ini telah banyak membantu pelajar meneruskan pelajaran ke program matriks,
IPTA dan juga IPG, ya, politeknik, semuanya. Okey, seterusnya ini adalah kehadiran pelajar. Memang dianya amat terjejas pada tahun 2020 hingga 2022 sebab sekadar 97%. Dan tahun ini haraplah ke 98. Walaupun sebelum itu kita pernah 96%. Jadi dengan itu semakin meningkat, ya. 3 tahun ini kita ada gangguan MCO. Okey. Dan status sasiah dia daripada APDM, kita boleh lihat bahawa status pelajar mencapai status sasiah yang terpuji itu 789 orang, amat baik 463 dan baik 221. Jadi ini adalah satu petunjuk yang sangat baik bila pelajar-pelajar diberi peluang, semuanya diberi peluang untuk menjadi pemimpin. Jadi sasiah mereka semakin baik, karakter mereka sangat baik. Okey, yang ketara di sini juga ialah bilangan anugerah mengikut akademik. Kalau 2018 242, 2022 396. Kepimpinan sasiah 216 meningkat ke 349. KK dan sukan dia sekitar 200 di sini, dan jumlah yang telah menerima anugerah sempena berbagai jenis majlis kecemerlangan, ya, anugerah kecemerlangan meningkat dari 667 ke 943, dan dijangkakan pada tahun 2023 angka ini boleh meningkat lagi. Dengan itu, bagaimana kita nak membudayakan, ya, memastikan dia berkekalan, iaitu kita bekerjasama dengan IMAK Group, ya, mengadakan kursus kepimpinan IMAK versi 2 pada Jun 2023. Pelaksanaan aktiviti dengan pelibatan secara menyeluruh, iaitu semua guru akan telah dibahagikan kepada 7 badan kepimpinan ini, dan masing-masing menjaga pelajar. Jadi dia memenuhi dasar setiap guru adalah guru disiplin. Pada masa yang sama, setiap guru terlibat dalam harian murid, iaitu mengekalkan karakter yang baik dalam kalangan pelajar. Jadi pelajar itu diberikan pilihan badan kepimpinan bagi semua murid baharu. Mereka berikan kebebasan untuk memilih dan mengupayakan pemimpin murid untuk pelaksanaan program sekolah. Jadi setiap pemimpin badan kepimpinan itu diberikan satu macam kuasa untuk melaksanakan program. Jadi mereka bersaing untuk mengadakan aktiviti dengan berkualiti tinggi. Dan selepas itu pembudayaan pemimpin senior untuk melatih pemimpin junior. Jadi rumusan dia, kebaikannya ke atas karakter dia, sasiah dia. Kes berat, salah laku kes berat, sifar. Semua murid adalah pemimpin muda sekolah. Kadar kes ringan kurang daripada 1%, ya, kita kira. Kemudian untuk PAJSK, core curriculum mencatatkan peningkatan GPS banyak 0.55 daripada 1.86 pada tahun 2016 kepada 1.31 pada tahun 2022. Dari segi akademik, kita meningkat 0.80 dari tahun 2016 kepada 2.98 pada tahun 2022. Peningkatan sebanyak 5.29% dari tahun 2016, iaitu kepada 97.76% pada tahun 97.74% pada tahun 2024. 22, sorry. Bagi murid yang lulus semua subjek juga meningkat, ya. Lepas tu kemenjadian murid dan sekolah berkualiti, sudah pasti dalam keadaan itu muridlah ceria, guru bahagia, sekolah lestari. Dan untuk prinsip saya laksanakan program-program ini, kami di St. Anthony menekankan akademik, excellent achievements, better career. Haraplah pelajar-pelajar mempunyai kerjaya yang semakin baik.
Dari segi core curriculum, wide spectrum, pilihan yang banyak, ya. Kemudian penglibatan total. Dari segi sasiah atau karakternya, memiliki towering personality, kualiti sasiah pribadi, karakter yang cemerlang, Malaysia Madani. Sekian, terima kasih. Saya rasa perkongsian saya pada petang ini sampai sini saja, Dr. Moderator. Jadi saya serahkan masalah ini balik kepada Dr. Moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Vincent. Ya. Satu yang sangat menarik. Ya. Satu yang contoh yang sangat menarik bagi saya, yang sangat relevan dengan apa yang sering ditekankan oleh Menteri Pendidikan kita pada ketika ini, iaitu konsep ABC. Ya, bahawa anak yang baik pastinya melahirkan insan yang cerdik, ya, bukan sebaliknya. Sebab kita bimbang apabila cerdik didahulukan daripada baik, kita nampaklah penyimpangan-penyimpangan yang berlaku, mungkin bukan semasa di sekolah tetapi apabila mereka bercampur dengan komuniti setempat. Pada saat ini pembentangan yang Tuan Vincent kongsikan pada petang ini telah memberikan justifikasi yang sangat baik untuk selepas ini kita memberikan penekanan terutamanya kepada pentadbir di peringkat sekolah menengah dan juga rendah tentang penekanan terhadap aspek emosi, rohani dan sasiah. Dalam JERIS itu sendiri, daripada 5 aspek itu, 3 daripadanya itu menekankan berkaitan dengan aspek-aspek dalaman. Pada saya hal ini sangat penting, kerana generasi cemerlang semata bukan jaminan untuk negara ini dipacu ke arah negara maju dan berjaya. Sehubungan dengan itu saya buka sekiranya ada rakan-rakan kita yang sekarang ini dalam talian yang ingin bertanya lebih lanjut berkaitan dengan program yang telah dijalankan oleh Tuan Vincent, yang telah kita lihat tadi secara fakta telah menunjukkan peningkatan yang sangat konsisten, bukan saja dalam bidang sasiah tetapi juga melibatkan secara menyeluruh dalam kurikulum dan juga kurikulum. Sebelum itu saya tertariklah untuk bertanyakan tentang satu soalan kepada Tuan Vincent. Pada saya aspek konsistensi penting terutama dalam membina watak dalam kalangan pelajar yang masih muda ini. Persoalannya ialah berapa lamakah masa yang diperlukan untuk membudayakan pelajar sehingga mereka boleh bergerak sendiri tanpa bimbingan yang aktif daripada kalangan mentor ataupun guru mereka. Sebab kita sedia maklum bahawa pelajar silih berganti. Jadi tahun ini dikatakan 5, tahun depan dia tiada di sekolah, kita akan latih pelajar-pelajar yang baru. Jadi berdasarkan pengalaman Tuan Vincent sendiri, untuk membudayakan, berapa lama yang diperlukan agar pelajar-pelajar itu dapat bergerak secara kendiri. Terima kasih Dr. Moderator. Ikut pengalaman saya sekurang-kurangnya 3 tahun, sebab tahun pertama kita mencorakkan mereka, tahun kedua kita mantapkan, nombor 3, tahun ketiga barulah mereka dapat baca apa yang kita nak. Jadi sama juga bila kita dapat membudayakannya, guru-guru pun turut bersama, maka guru-guru yang dalam kumpulan kepimpinan itu barulah dapat membantu untuk menggerakkan dia. Jadi dengan tenaga yang minima. Sebenarnya banyak perkara disebabkan pengupayaan pengawas senior ni, pemimpin senior ni telah turun kepada pengawas junior. Jadi one after another, dia akan bawa budaya itu. Kalau dia ada lari sikit, kita perlu buat alignment sikit supaya dia ikut balik. Jadi contohnya saya ambil contohlah. Setiap kali perhimpunan kan dulu selalu guru bertugas, kejar mengejar. Sekarang ni kalau lama kelamaan memang pengawas yang senior ni bimbing pengawas junior untuk mengurus takbir kan, kerja buat untuk perhimpunan yang teratur, bagi semua pelajar turun ke tapak perhimpunan atau bukit dewan, memastikan siaran dari lagu negaraku, lagu negeri, kemudian bacaan doa, semua susun atur dia kalau ikut dia sudah fasih,
Jadi dia akan jadikan satu budaya. Mereka tahu mengakhiri dengan lagu sekolah. Jadi perjalanan itu dia tahu bila masa dia. Cukup dalam habis perhimpunan dalam masa 1 jam itu. Dan setiap satunya perlu dalam keadaan yang teratur, tersusun dan mempunyai struktur tersendiri. Jadi walaupun dia adalah amalan yang lama, tapi seperti yang disebutkan oleh yang berbahagia Dr. Amin Sanin tadi, kita nak sesuatu tu simple, ya, simplicity. Jadi simplicity itu sebenarnya dia benda yang simple, tapi dia lakukan dengan teratur, dengan sistematik, dengan berjaya, dengan suasana yang seronok. Jangan selepas satu majlis tu masam muka. Jadi benda itu laksanakan dengan tak senang hati. So sebenarnya yang penting dia simplicity plus sustainability equal to excellence. Jadi benda yang simple tapi dia boleh sustainable. Barulah dapat mencapai kecemerlangan itu. Jadi dalam banyak aktiviti itu, sama, ya, contohnya adakan pameran pendidikan, pembimbing rakan sebaya tolong menguruskan, pameran kerjaya contohnya. Jadi mereka tu pada tahun pertama dia belajar skill dia. Tahun kedua dia sudah biasa. Pada tahun ketiga yang senior ini akan memastikan junior dapat melaksanakan semuanya dengan baik. Macam tu. Jadi soalan daripada Dr. Moderator ini sangat bijak. Satu soalan yang mencambahkan fikiran kita jugalah. Terima kasih Doktor. Jadi saya ambil peluang lagi ya Tuan Vincent untuk bertanya lebih lanjut lah ya. Sebab ada Tuan bagi tahu tadi berkaitan dengan cabaran-cabaran yang dihadapi lah dalam proses membina perwatakan dengan mengadakan pelbagai badan, menggalakkan pelajar dan sebagainya. Jadi dalam memastikan terutama sekali pihak ibu bapa ya sedia untuk membantu sekolah, membenarkan anak mereka untuk terlibat aktif ya, dan mungkin ada kekhawatiran juga dalam diri ibu bapa ini apabila terlalu aktif anak mereka dalam aktiviti-aktiviti yang tidak langsung kepada kurikulum mungkin akan memberi impak yang tak baik kepada prestasi anak mereka dalam bidang kurikulum. Jadi di pihak Tuan Vincent lah ya, bagaimana untuk menangani? Adakah memanggil ibu bapa dan sebagainya, memberi penerangan lanjut mungkin secara berkala dan sebagainya? Ya, di San Anthony, saya rasa di kebanyakan sekolah kita ada perjumpaan dengan ibu bapa sekurang-kurangnya 2 kali. Dan di samping itu kita ada AGM, ya, hari bermufakatan ibu bapa dengan ibu bapa berkaitan dengan PBD, pentaksiran bilik lejah tentang prestasi pencapaian keputusan dia, cuma sekurang-kurangnya 2 kali. Ada juga perjumpaan dengan ibu bapa semasa AGM, ya, Masyarakat Agung. Jadi kita ambil kesempatan itu minta pelajar-pelajar yang memakai 7 jenis vest itu naik ke atas pentas membuat penerangan kepada pelajar, kepada ibu bapa, ya, memaklumkan bahawa kita melakukan keadilan, ya, equality dan equity kepada semua pelajar agar mereka itu mendapat pendidikan yang sama seperti pengawas sekolah yang biasa dululah, yang lain tu tak ada. Jadi kita terangkan supaya mereka itu dapat membina keyakinan, mempunyai sasiah yang menarik, dapat menyelesaikan masalah, dapat mempunyai keyakinan diri yang baik, ya, kualiti memimpin, mempengaruhi orang lain. Jadi bila ibu bapa ni lihat anak mereka yang telah mengikuti aktiviti dan latihan kepimpinan ni, bengkel ni khasnya 3 hari 2 malam. Selepas tu kita teruskan aktiviti-aktiviti yang lain. Mereka nampak anak tu bertingkah laku semakin baik. Jadi mereka yakinlah. Jadi mula-mula memang kita perlu promosikan sikit. Ya, kemudian kita menasihatkan mereka. Kemudian kita pujuk juga anak-anak. Jadi semakin ramailah. Daripada itu kalau lihat data tadi
21%, 25%, selepas tu 40+%, selepas tu meningkat semakin banyak sebab bila kita sudah masuk macam speeding lah, masuk gear 4, gear 5, gear 6 dan semakin laju. Jadi sama juga untuk ni, dia tengok ramai sudah ada, jadi dia akan ikut dan lihat mereka dapatkan banyak manfaat, dia akan turut bersama. Jadi akhirnya kita berjaya lah. Jadi pada tahun 2023 ni kita memantapkanlah program itu. Jadi nampaklah hasil dia. Kita lihat semakin ramai dapat prestasi pencapaian yang cemerlang dalam akademik. Markah kurikulum mereka semakin tinggi dalam PIJSK dan sekolah aman dan harmoni. Saya rasa konsep Malaysia Madani itu dapat dihayati lah oleh pelajar. Kemudian tambah lagi penekanan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah kepimpinan KPPM kita, ABC ini amat menepatilah suasana yang ada di sekolah. Dr. Moderator. Okey, terima kasih ya Tuan Satu. Tadi saya ada melihat berkaitan dengan karakter untuk membina kejayaan ini. Dan saya melihat ada beberapa elemen tadi yang Tuan Vincent ada kongsikan. Seperti aspek responsibility, ambitious, motivation dan sebagainya. Jadi dalam penentuan elemen-elemen itu, adakah ditentukan oleh pengetua ataupun pentadbir ataupun berdasarkan kelompangan yang memang sebenarnya berlaku di dalam kalangan pelajar pada ketika itu sehingga elemen-elemen itu dipilih? Ya, Tuan Moderator, sebenarnya elemen-elemen ini ada dalam 49 characters yang ditekankan secara universal. Yang ini bukan diwujudkan oleh SMK St. Anthony atau Encik Vincent Leong. Sebenarnya ini adalah karakter yang ditekankan, yang dituntut sebagai pemimpin dalam berbagai bidang ya. Semada mereka itu secara profesional, dalam bidang profesional, mereka sebagai pentadbir, sama ada sebagai mereka itu pengikut, sebagai usahawan. Ini karakter-karakter yang ada telah disenaraikan dalam senarai karakter determines success secara universal, global. Jadi kami kutip mana yang kebetulan sekolah ini laungkan slogan Dream Big. Maksudnya mimpi kita mesti besar. Ya, SAS bermakna SMK St. Anthony Sarike. Jadi Dream Big tu bila kita lihat kebetulan dalam karakter ni, D dia ialah determination, R tu responsibility, E enthusiasm, A ambitious, M motivation, B benevolence, initiative, I, G gratefulness, S self control, A availability, kebetulan kita perlu available in the school to be taught. Kemudian S sincerity. Maka kita pilih ini, saya rasa kalau setiap pelajar itu azam tinggi, guru-guru kita azam tinggi, bertekad untuk berjaya dengan tanggungjawab yang ditunaikan, dengan entusiasme yang ada, semangat berkobar-kobar, dengan cita-cita yang tinggi, mempunyai motivasi sendiri, saya rasa kita boleh berjaya tu, dream tu. Big, kita melakukan sesuatu tidak harapkan balasan daripada itu. Bila kita usaha rajin tu memang dia akan berhasil. Ya, dengan inisiatif yang ada sendiri, tak perlu didesak orang, ya, orang lain. Dan gratefulness, kita bersyukur. Ini ajaran agama yang memang ada dalam ajaran agama dan sesuai dengan universal, tuntutan universal ini sudah pasti. Guru dan pelajar pun perlu. Kalau ibu bapa boleh rasai ini yang ada dengan anak dia, juga kita mempengaruhi masyarakat kita. Ya, apalagi kita nak mereka itu ada self control. Ada juga keberadaan guru kita, keberadaan anak murid kita di sekolah supaya dapat diajar, sebab itu kehadiran dia sangat ditekankan. Kemudian kalau dia buat sesuatu ikhlas, tidak minta belas budi, saya rasa kita ni bersedia untuk berjaya. Sebenarnya benda itu kita akan lihat. Pelajar itu ikhlas buat sesuatu, inisiatif sendiri, dia ada dengan kita, dia seronok. Contohnya kita buat sekarang ni PSW lah, ya, projek kerja khusus PSW lah.
penting untuk SPM kan. Guru-guru kita kumpul semua, 222 orang calon. Berada di kantin, mereka buat bersama. Seronok mereka buat. Mereka sangat seronok buat. Ya, dengan ikhlas. Tengok bila mereka ikhlas, determine untuk dapat A itu, ya, folio 70%, ukiran kayu dia 30%, sudah pasti hasil dia cemerlang. Dan dengan itu GPMP dia meningkat. Ya, kalau dia nak belajar sesuatu determine untuk sasarkan straight A, walaupun kita bukan hanya tekankan prestasi pencapaian akademik, kita tekankan juga kualiti sasiah pribadi dia. Ya, dia yakin, dulu tak yakin cakap, sekarang ni jadi yakin sebab dia adalah pengawas bilik rajah yang uruskan ICT. Dulu tak berani bergerak, sekarang ni berani. Salah dia belajar. Duta guru untuk urusan berinteraksi dengan guru, tentang hantar buku, ambil buku, ada masalah jumpa guru, nak balik bawa rakan yang sakit dan sebagainya. Jadi kita ada pengawas di situ yang tolong kita jaga, jadi sekolah ada aman. Kita rasa selamat, ya, sebab ada pemimpin di atas tu, di dalam bilik rajah tu tolong jaga untuk kita. Ada seorang yang jaga disiplin. Kalau ada tak betul, kita hubungi. Kemudian keceriaan, mewujudkan suasana itu, kita yakin suasana itu okey. Jadi kalau dalam keadaan itu, sekolah itu cara semula jadi dia semakin bertambah baik. Ya? Sebab iklim dia tu. Terima kasih. Terima kasih Tuan Vincent. Kita buka kalau ada rakan-rakan yang sedang live ketika ini yang ingin bertanya secara direct, ya, kita persilakan. Jadi sementara kita menunggu tu, saya ada pertanyaan lagi Tuan Vincent. Ya, silakan. Betapa berat mata memandang, berat lagi bahu memikul, ya. Terutama apabila Tuan mungkin mula berkhidmat di sekolah berkenaan yang sebelum itu mungkin tidak memudayakan berkaitan dengan aspek sasiah ini, ya. Dan kita lihat pendekatan Tuan Vincent ke arah kecemerlangan, dia tidak direct kepada kurikulum tetapi membangunkan sasiah, tetapi secara tidak langsung dia berjaya membangunkan juga aspek kecemerlangan dari segi kurikulum. Jadi saya tertarik untuk tahu di peringkat awal apabila Tuan Vincent memperkenalkan aspek yang berkaitan dengan pembangunan sasiah ni, apakah cabaran, terutama tadi kita dengar daripada peranan pentadbir dan juga ibu bapa, bagaimana Tuan Vincent meyakinkan yang guru-guru yang mungkin pada ketiga itu mempunyai persepsi bahawa kurikulum itu adalah merupakan aspek nombor satu dalam kecemerlangan sekolah. Terima kasih, Doktor. Pada permulaannya, kita sentiasa mendengar di mana-mana sekolah lah, saya rasa kalau pengawas sekolah ada salah, tahu tak cikgu? Ni pengawas sekolah tahu? Pengawas sekolah pun buat salah tahu? Benar tak kita ni sebagai pendidik selalu dengar ni? Guru mengadu bahawa pengawas sekolah itu membuat kesalahan dari segi tingkah lakunya. Bila kita menawarkan peluang kepada semua secara penyeluruh, jadi perspektif pandangan kita akan cara menyeluruh. Kita lihat kalau ada salah silap tu sikit. Jadi dalam kalangan pelajar, dalam kalangan pemimpin ini, kita lebih tinggi kadar penerimaannya. Because setiap orang, setiap insan tu memang ada salah silap sikit. Jadi mana yang tak cukup tu kita lengkapkanlah. Ya, ini satu. Nombor dua, sentiasa kita hanya tekankan akademik, dia membosankan. Pelajar bila terima dalam aktiviti ini, dia seronok. Bila dia seronok, dia semakin mau datang sekolah, semakin mau dia belajar. Semakin mau belajar, semakin banyak kejayaan. Bila kejayaan tu datang, ada guru yang mula-mula tak percaya konsep ni, dia akan menumpang sekaki. Sometimes kita mula daripada guru untuk menjayakan aktiviti. Tapi keadaan tertentu kita perlu menjayakan aktiviti itu untuk menarik lebih ramai sumber manusia di peringkat sekolah untuk mengikuti kita. Because
people would like to associate with successful people. If you are successful, people will follow you. So, kalau up down, dia susah tu. Sebab yang kumpulan dianggap cendekiawan ini, kita pendidik, rasa susah sikit. Kalau bottom up, gerakkan pelajar lebih senang. Jadi gerakkan pelajar itu, bila nampak hasil dia, sudah pasti guru-guru menghayati dan lebih senang menerima amalan ini. Ya. Jadi bagi saya, mana-mana sekolah saya pergi, saya lebih menekankan kurikulum sukan permainan, pembangunan sasian murid, ya, yang bersama. Kemudian dia akan bergerak ke arah that fighting spirit akan dibawa ke dalam bidik darjah dan kita semakin berjaya. Daripada kita sentiasa tekankan akademik, budak pun bosan, cikgu pun stres, sendiri pun lagi stres. Kenapa kita tidak terbalikkan dia? Di mana kita seronok, sambil itu kita berjaya. Saya lihat beginilah, doktor. Ya. Oleh kerana belum ada lagi ya yang ingin bertanya, saya ingin bertanya sikitlah yang berkaitan dengan apabila Tuan Vincent sebagai pengetua melaksanakan perkara berkaitan yang saya sebutkan sasia ni. Adakah idea itu memang sebelum menjadi pemimpin sekolah, memang sudah merancang ataupun sebelum itu mungkin sebelum itu mungkin fokus kepada kurikulum, tetapi mungkin selepas beberapa lama jadi pentadbir ataupun berpengalaman bertugas di peringkat PPD dan sebagainya, idea itu muncul. Ya, idea dia begini, doktor. Saya ni menjadi pengetua di J41 di sebuah sekolah untuk 7 bulan. Lepas tu saya diarahkan berpindah ke sebuah sekolah untuk troubleshoot masalah disiplin di sebuah sekolah itu. Nah, masa itu kebetulan sekolah itu dia sekolah yang glamour lah, sangat well known ya sebelum tu. Tapi disebabkan ada masalah disiplin, saya pula ditugaskan untuk troubleshoot. Jadi sekolah lelaki ni, untuk lelaki, kita ni gender lelaki, dengan memahami lelaki ni dia memang suka bergerak ni. Yes. Jadi untuk mengurangkan masalah, mesti biar kaum lelaki ni dia seronok bermain sukan, permainan, kemudian pada masa itu belum lagi secara menyeluruh membinakan kepimpinan, tapi kita bentuk pelbagai jenis supaya mereka itu nampak smart. Ya, lelaki ini dia tak faham pakai necktie, nanti dia punya baju keluar, jadi kita suruhlah dia pakai. Selepas tu bila dia rasa pakai, saya berjumpa dengan ibu bapa, ceritalah dengan ibu bapa. Ya, khasnya ibu-ibu yang hadir lah. Masa tu boys school, you nampak yang hadir tu ibu-ibu. Yes. Bapa-bapa jarang hadir. Selepas tu saya bercerita dengan ibu-ibu tu, mak tu, biarlah percaya kita, sekolah kita akan menghasilkan suami-suami yang baik. Jadi wanita-wanita ni kata betul lah, laki saya ni bukanlah baik sangat, haraplah pengetua ni hasilkan anak saya ni jadi lelaki baik, bakal suami yang baik. Pujuk punya pujuk, you tengok semangat itu mula-mula dengan puluhan, kemudian ratusan sampai ribuan, ya, sampai 1000 lebih ibu bapa hadir ke sekolah. Ya, jadi dengan itu kita gerakkan ini, dan kemudian lama kelamaan masa itu saya pengetua novis lah dalam tempoh 2-3 tahun tu. Jadi nampak hasil dia. Selepas itu kebetulan juga di situ saya terjumpa dengan orang yang mempelopori konsep karakter determine sukses. Jadi saya pun pergilah online cari apa maksudnya. Wah, saya barulah menghayati bahawa karakter kita ni yang menentukan tahap kejayaan. Maka kita mulalah dengan itu perlahan-lahan ya melaksanakan dia.
Tapi belum sepenuhnya. Selepas tu melalui beberapa sebuah sekolah, selepas jadi SIP plus, selepas menjadi pegawai di PPT, saya balik ke sekolah lagi jadi pengetua. Saya rasa this is the way I found it. Iaitu dah 20 lebih tahun dah dalam pendidikan dan lebih kurang 13-14 tahun jadi pengetua dah. Baru dapat cari jalan untuk melaksanakan ini. Dan saya ingat konsep ini tidak berapa setujulah oleh guru dan termasuk PKM saya pada masa itu. Ya. Jadi PKM itu dah bersara, dia cerita bila dia bersara, mula-mula saya tak tahu apa yang pengetua cakap. Bila saya bersara ni, dekat-dekat bersara ni, barulah saya faham, sedar bahawa pengetua melakukan sesuatu yang luar biasa. Apa yang luar biasa? Masa itu tak lama lagi, saya dengar KPPM, Datuk KPPM kata, ABC, masa itu saya di Penang untuk Convention TS25. Wah, ini satu pengukuhan. Mempertahankan apa yang saya lakukan, sedang lakukan ini. Jadi semakin giatlah kita melakukannya. Jadi satu proses pembelajaran jugalah, Dr. Moderator. Jadi bagi saya, it's a growth dalam pendidikan lah. Jadi saya lihat Dr. Moderator hari ini sangat hebat menghayati titik-titik kita dalam perjalanan sebagai pemimpin sekolah. Ya. Jadi it's true. Saya belajar melalui pengalaman, tidak ada resipi di sana-sini, jadi kita belajarlah. Asalkan kita ni bersemangat dalam perkhidmatan pendidikan. Terima kasih. Seperti yang saya katakan tadi ya, Tuan Vincent, memang kita sangat bertuah lah ya untuk bersama-sama bersama dengan Tuan Vincent pada petang ini. Sebab seperti yang Tuan Vincent nyatakan sendiri, bahawa pengalaman itu dia bukan timbul secara spontan, tetapi melalui pengalaman yang kalau tak silap saya dengar tadi dalam 13 tahun. Dan kita pada petang ini, dalam masa yang begitu singkat, dapat meraih pengalaman yang dibina daripada belasan tahun. Jadi saya menganggap bahawa perkongsian pada petang ini sangat luar biasa dan sangat bermanfaat. Ya, jadi banyak ya pujian yang kita dilihat di sini daripada rakan-rakan yang turut berterima kasih atas perkongsian yang sangat berharga ini. Dan saya mewakili pihak CDL dan semua peserta pada petang ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Vincent atas perkongsian yang sekali lagi saya katakan sangat berharga dan sangat bermakna ini. Apakah tidak dengan situasi pada hari ini dengan segala-galanya memerlukan satu pendekatan yang bukan saja simple, tetapi kita juga memerlukan pendekatan yang memberi impak yang optimum ataupun maksimum. Simple tapi optimum. Jadi idea-idea yang dikongsi pada petang ini sudah pasti membuka minda kita untuk mengimplementasikan pula sama ada sepenuhnya ataupun melalui proses modifikasi yang bersesuaian dengan background yang unik di sekolah kita masing-masing. Sekali lagi saya bagi pihak CDL mengucapkan ribuan terima kasih dan kita mengharapkan Tuan Vincent akan terus cemerlang dalam tugas Tuan di sekolah ataupun di peringkat yang lebih tinggi. Jadi kepada semua pendengar yang mengikuti siaran pada petang ini, saya tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih dan juga kepada pihak CDL yang telah memberikan platform ini untuk kita mendapat pelbagai perkongsian ilmu yang berharga seperti yang berlaku pada petang ini. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Vincent dan kita mengharapkan kita akan berjumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan Assalamualaikum. Terima kasih kepada Dr. Moderator, terima kasih kepada pihak CDL kerana menjemput saya untuk berkongsi. Biarlah kita sama-sama melakukan aktiviti pendidikan yang simple tapi sustainable supaya dia dapat terus cemerlang dan sebagai amalan. Biarlah kita melakukan aktiviti pendidikan ini meaningful, purposeful, dan impactful. Terima kasih kepada semua. Terima kasih Tuan Vincent. Semoga kita terus berjaya.
Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan. Terima kasih.